Alright, boleh bincang dah? Boleh pilih soalan satu? Okay. Share screen. Okay. So, kita mula dengan soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1. Apa jawapan dia, Aisyah Nakia? Awak jawab B. Okay. So, betul jawapan dia B. Okay. So, saya akan terangkan kenapa yang lain salah. Okay. Yang pertama, dia cakap nak satu pemboleh ubah dan ungkapan kuadratik. Okay. So, kalau ungkapan kuadratik, dia mesti apa? Yang pertama, dia nak satu pemboleh ubah lah sebab dia dah sebut kan. Maksudnya satu huruf lah. Satu, kuasa tertinggi dua. Kuasa tertinggi dia mesti 2 sahaja. Lepas tu dia boleh ada atau tak ada sama dengan. Yang ni tak kisah. Boleh ada tak sama dengan ataupun tak sama dengan pun tak apa. Okey. So kita tengok A tu salah sebab ada P dengan Q. B tu okey betul sebab kuasa tertinggi dia 2. Okey, C dah ada 1 tapi kenapa salah? Sebab dia bukan kuasa 2. Dia kuasa P negatif 2 sebab kita bawa dia naik atas. Yang ni pun salah jugalah sebab dia kuasa 1/2. So sebab itulah jawapan dia B. Okey, nombor 2 saya nak tanya jawapan Azim. Azim, nombor 2 Azim. Apa jawapan awak? B. Jawapan dia B. Okey. Bila awak tukar 102 tu, asas 2 tu jadi asas 10 jadi berapa? 18. Awak tukar tak jadi asas 10? 18. Sorry, apa dia Azim? 18. 18. So, tukar asas ni saya harap semua orang tahulah yang darab dengan 0, 1, 2, 3, 4. 0 darab 0, 2 kuasa 0, tambah 1 darab 2 kuasa 1 dan seterusnya. So, dapatlah 18. Okay, lepas dapat 18, nak tukar jadi asas 7 macam mana Azim? Bahagi 7. 18 bahagi 7. Buat bahagi macam ni. Okey, bawah 18 ni awak dapat apa? 4. 2. 2. So ada balance tak? 4. 4. 4 dekat 18 ke dekat 2? 2. 4. Okey, lepas tu? 2. Jadi 7. 0, 2. 0 ada baki 2. So baca ke mana? Dari bawah ke atas. Bawah ke atas. So jawapan dia 24. Okay, thank you Azim. Okay, next. Hazril, nombor 3. B. Okay, kenapa awak jawab B? Sebab tu penyataan. Okay, kalau penyataan mesti ada sama dengan. Ini bukan penyataan ni. Dia kata K lagi besar daripada 3. Kalau K lagi besar daripada 3, dia boleh jadi 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. So sebab itulah salah. So jawapannya awak rasa apa? Ya. A. Sebab C tolak D kuasa 2 sama dengan C tambah D, C tolak D. Yang lain ni semua bukan penyataan lah. Kita tak boleh nak katakan benda tu tepat. Okay, nombor 4. Puan Ainin? Saya jawab C. Okay, awak jawab C. Kenapa awak jawab C? Subjek tu, tepi subjek tu tukar semua asas 10. Okay, tukar dulu semua ni jadi asas 10. So yang ni tukar jadi asas 10. Yang ni pun tukar jadi asas 10. Okay, lepas tukar jadi asas 10? Lepas tu tambah semua bahagi dengan 4 subjek.
Okey, tambah semua nombor kat atas tu, lepas tu bahagi dengan 4. Math, tambah sains, tambah sejarah, tambah English, bahagi 4. So dapatlah jawapan dia. Mesti tukar asal 10 Okay, kalau ada yang tak faham, terus tanya tau. Okay, nombor 5. Nurin Irdina. Saya jawab A tapi saya rasa macam salah. Okay, memang salah pun. Bukan A. Sekejap. Nombor apa ni? Nombor 5 kan? Jawapan dia bukan A. Jawapan dia. Okay, macam mana nak buat nombor 5 ni? Kita kena selesaikan dulu. Selesaikan. Salin balik. 3, 4, 3. P kuasa 3. Darab P kuasa 5. Q per 49. Q kuasa 2. Okey. Punca kuasa 3, 3, 4, 3. Boleh selesaikan ataupun tidak, Nurin Irdina, kalau tekan kereta. Boleh Dapat apa? 7. 7. P kuasa 3, punca kuasa 3 jadi apa? Jadi apa? P kuasa 3, kita punca kuasa 3 kan dia. Jadi apa? Nurin? Ya cikgu. P kuasa 3, punca kuasa dia jadi apa? Tak tahu? Tak. Okey, sekarang ni cuba awak tekan kereta. Punca kuasa 3, 6 kuasa 3. Alhamdulillah. Jadi apa? 6 kuasa 3. Punca kuasa 3, 6 kuasa 3. Jadi apa? Dapat 6. Dapat 6. So sebenarnya, kuasa 3 ni lawan dia kan punca kuasa. So macam ni lah awak buat macam ni lah. 6 tambah 3 tolak 3. Dapat apa? Dapat 6 juga kan? Sama je juga yang ni. Kuasa 3 dengan punca kuasa 3 dia adalah berlawanan kan? Macam kalau kita pindah lah. Kalau kat sini X kuasa 2. So kalau kita pindah belakang ni jadi punca kuasa 2. Okay, so kuasa 3, P kuasa 3 jadi apa? Nurin? Nurin? Ya. Jadi apa? Kuasa 3, P kuasa 3 jadi apa? Punca kuasa 3 tak tahu lah. Tadi awak buat punca kuasa 3, 6 kuasa 3 dapat apa? Dapat 6. Dapat 6 kan? Awak nampak tak dekat sini dia cancel dia. Tiba dengan punca kuasa 3. P. Jadi P sajalah tinggal. So P darab P kuasa 5 Q. Okey. Bila dapat soalan macam ni, sebenarnya dia nak bagi tahu awak nombor asas berapa dia nak guna. Sekarang kat atas tu ada 7 kan? So cuba cari 7 kuasa berapa-berapa. Ada tak 49 Nurin? 7 kuasa berapa 49? Tekan je kalkulator. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3, 7 kuasa 4. Tapi jumpa 49. 7 kuasa berapa Nurin? 7 kuasa 2. Ya. 7 kuasa 2. Q kuasa 2. Sampai sini awak patutnya dah nampak sikit dah gambaran tu. Okey. Ini adalah indices ataupun indeks. Apa dia punya peraturan indeks tu, Din? Kalau darab jadi apa? Bahagi. Salah. Tambah. Ya, tambah. Kalau bahagi jadi apa? Tolak. Tolak. So sekarang ni nampak tak? P darab P kuasa 5. P yang mula-mula depan ni kuasa berapa? Kuasa 3. Ni depan sekali ni yang saya mula. Oh. Yang saya garis dulu ni. Tak ada kuasa. Kuasa kosong. Kuasa kosong ke kuasa 1? Kuasa 1. Kuasa 1. Cuba awak tekan. 3 kuasa
kosong dapat apa? 3 kosong dapat apa? Dapat 1. Okay, 3 kuasa 1. Dapat 3. Sebab kalau P kuasa kosong, dia akan jadi 1 sebenarnya P ni. Bukannya P lagi. Tapi kalau P kuasa 1, dia still jadi P. Okay? So, operasi apa kat tengah-tengah ni? Darab. So, P ni sebenarnya kuasa 1. So, P1 darab P5 jadi P berapa kakak? Jadi P6. Ya, P6 Q per 7 kuasa 2 Q kuasa 2. Okey, apa maksud per? Bahagi So, bahagi sama dengan apa? tolak. Okey, 7 dekat atas ni kuasa berapa? Kuasa 1. Kuasa 1. So, kalau 7 kuasa 1 bahagi 7 kuasa 2, dia sama dengan apa? 7, 1 tolak 2. Okey, 1 tolak 2 jadi berapa? Negatif 1. So, jadilah 7 negatif 1. Untuk 7 sahaja kita bersihkan. Okey, P ada tak P kat bawah? Ada P tak kat bawah? P tak ada. Tak ada. So, salin je balik. P kuasa 6. Okey, Q ada tak Q kat bawah? Q ada Q kat atas tu kuasa berapa? 1. Q kuasa 1 bahagi Q kuasa 2 dapat berapa? Q negatif 1. Q negatif 1. So, jawapan dia? D. Dadu. Gitu. So, lepas ni tolong buat soalan ni. Kira soalan wajib ni. Awak jawab terakhir hari tu pun saya rasa ada je. Ada tak Nurin soalan ni? Dalam terakhir awak. Soalan seakan-akan ni. Ada? Ada kan? Ni kira soalan wajib tau. So, kena tahu. Ini adalah hukum indeks. Okey. Nombor 6. Aisyah Rakia. Okey. Nombor 6. Dia jawab C. Okey, betul. Alright. Untuk hujah didaktif yang sah dan munasabah, dia mesti betul tapi dia terbalik. Maksudnya, contohkan dia kata, jika X ialah faktor bagi Y, maka Y boleh dibahagi tepat dengan X. So, kita terbalikkan tapi dia still betul. Maksud dia still sama. Tengok C kan. Kalau A tu dia kata X ialah faktor bagi Y tidak boleh dibahagi dengan X. Dia sama dengan atas. X ialah faktor bagi Y. So, dia bukannya didaktif lah. So, mesti kita cari yang berlawanan. Okey, nombor 7. Nombor 7. Azim, nombor 7 Azim. A. Betul. So, buat macam mana? Awak senaraikan ke tak? Senaraikan. Senaraikan ke tak? Senarai. Tolong senaraikan supaya lebih tepat. So, macam ni. P bergabung dengan U kan. So, senarailah P. P 1, 2. U 2, 3, 4. So, kalau maksud bergabung tu, union tu, maksudnya semua. Lepas tu, nation dengan selain daripada R. Bersilang dengan selain daripada R. Okay, cari selain daripada R tu apa. Dan dapatlah jawapan dia A. Okey, nombor 8. Hazril. Saya tak tahu. Okey, untuk nombor 8 ni saya nak semua orang salin ya. Saya ada dah tapi bahasa Inggeris. Kita bahasa Melayu. Nanti saya terangkan. Kita buat table dulu. Okay, so kita ada kat sini. Bulat antara kuartil K. JUK. Lepas tu ada variance. Lepas tu ada sisihan piawai. Salin semua. Dengan mean. Jadi pula kotak dia.
Okay, ini adalah penerangan lah untuk apa yang berlaku jika beberapa benda terjadi kat dia. So kita nak tengok bermula tambah, lepas tu tolak, lepas tu darab dan bahagi. Okey, bawah ni tak ada apa. Okay. Kalau saya tulis macam dua line tu maksudnya sama je jawapan dia. Dia tak akan berubah lah jawapan dia. So kalau yang ni darab, I kuasa 2 darab. Bahagi I kuasa 2 bahagi. Okey, ini saja nota dia. So saya harap korang boleh ingat lah. Bukan ingat semua pun. Awak ingat darab. Untuk variance saja kita kena darab A tu nombor dia. A tu nombor yang diberi. Okay, kalau dah siap angkat tangan ni, saya nak pindah speed. Aduh, penat COVID ni. Dah siap. Macam lagi dah siap. Cepat sikit Azimnya Hazril. Azim dah siap angkat tangan eh. Alright, so semua orang dah siap. Okay, so saya akan terangkan macam mana awak nak guna table ni, jadual ni. Okay, yang pertama, baca dulu soalan ni. Diberi variance, bagi satu set data ialah 4.8. Sebagai apa? Variance. Setiap cerapan dalam set tersebut ditambah dengan 5 dan kemudian didarab dengan 6. Okay, so sekarang pergi tengok dekat table ni, dekat variance. Okay, terguna warna hitam lah. Okay, ini variance. So tengok. Kalau tambah, ada perubahan tak? Tambah, tak ada perubahan apa-apa langsung. So biarkan saja. Tak payah tambah lah. Biar je jawapan dia tetap 4.8 lagi. Tapi bila darab, okay, apa yang berlaku pada darab? Darab awak akan darab dengan A kuasa 2. A tu adalah nombor dia. So, 4.8 darab 6 kuasa. So dapat jawapan dia. Kira Azim. Azim tak ada Hazrin. Dapat apa Hazrin? Dapat 72.8. 172.8C. Itulah cara buat dia. So lepas ni kalau awak dapat soalan ni pun macam quite famous juga. So kalau dapat soalan ni, macam mana nak buat? Ingat table ni. So senang je, kalau tambah dengan tolak, tak ada apa-apa berlaku. Tapi kalau darab, semua darab macam biasa kecuali min dan variant. Variant kena darab A kuasa 2. Kalau A darab A kuasa 2, bahagi pun bahagi A kuasa 2 lah. Yang lain tak ada apa-apa Alright. So nombor 9, saya nak kod Aini. Saya tinggal tak tahu. Okay. So apa maksud kebarangkalian? So kebarangkalian nombor paling besar berapa kod Aini? Dia mesti sama dengan berapa kod Aini? Nombor paling besar. Okay, contohlah kita tambah semua ni, dia akan jadi berapa kebarangkalian dia? Tak ingat? Tak. Kita beritahu kat sini. Bila ada kebarangkalian, apa yang awak perlu buat adalah
tambah semua tu. Okey, contoh 10x tambah 70 tambah 8x tambah 150. Yang ni per berapa? 400 kan? So, 400 per 400. Mana saya dapat 400? Tengok kat soalan atas tu. Kita akan dapat sama dengan 1. Itu adalah kebarangkalian. So, maksudnya, kalau kita tambah semua, dia akan jadi sama dengan 1. So, sekarang boleh cari tak X tu berapa kod ini? Berapa jumlah semua pelajar? 400. 400. So, dekat basikal kita tak tahu berapa, 10x. Motor 70, kereta 8x, bas 150. So, kalau tambah ke 4-4 ni, sama dengan berapa? Nah, bilangan pelajar sama dengan berapa? Sama dengan 10x tambah 70x tambah 8x tambah 150. Sama dengan berapa? 400. Ya, sama dengan 400. So, boleh cari tak x tu berapa? Boleh. Ya, sepatutnya boleh. So, 10 tambah 8? 18. So, 18x tambah 70 tambah 150? 220. 220 sama dengan 400. 400. Okey, lepas tu pindah-pindah-pindah dapatlah x sama dengan 10. So, saya beritahu set jawapannya. So, x sama dengan 10. So, kalau nak cari probability, maksudnya awak kena buat jumlah berapa orang naik tu per dengan keseluruhan. So, keseluruhan tadi berapa? 400. So, untuk basikal, dia cari apa? Okey, kalau kereta 0.2, dia kata kalau basikal tu berapa? Macam nak tahu? 10. Basikal berapa? 10. X tu berapa? X berapa? 10. So 10 darab 10 bahagi 400. Sama dengan berapa? Satu per 4. Okay, 1/4 tu kita nak point. Sebab jawapan dia sekarang semua point. 0.25. Ya, 0.25. So ingat probability kita akan per dengan semua jumlah. So kalau awak nak tahu probability ataupun kebarangkalian untuk kereta, so 8 darab 10 per 400. Kalau bas 150 per 400, dapatlah berapa dia punya kebarangkalian. So kebarangkalian mesti per dengan jumlah. Okay. Okay, next Nurin, nombor 10. Dah buat macam mana? Saya tak tahu nak buat macam mana. Okay. Tahu tak persamaan tu apa? Persamaan. Persamaan. Tak tahu. Kalau ada ni apa ni? Q ni apa nama dia? Apa ni? Titik. Koordinat kan? Ni apa ni? -2 ni apa? Kecurunan. Okay, kalau kecerunan kita tulis apa sebenarnya? Huruf apa? M. Ya. M dia sama dengan -2. So kalau ada M ni sebenarnya kita nak pakai equation apa? Persamaan apa? Yang Y2 tolak Y1 X. Oh. Ada dua ke koordinat sekarang ni? Ada satu je. So apa maksud persamaan? Persamaan garis lurus. Apa dia? Kan kita nak cari M tu berapa? M tu kita dah tahu dah berapa. Apa equation yang melibatkan M? Pintasan X dengan pintasan Y. Okey. Sikit awak dulu nanti saya balik pada awak. Okey Aisyah Nakia. Apa persamaan yang dia minta ni sebenarnya? Cuba tulis persamaannya.
Hilang pula budak ni. Tahu ke tak tahu? Ya. Y sama dengan MX tambah C. Itulah persamaan. Persamaan apa? Garis lurus. Bila dia bagi awak koordinat, dia bagi awak M. So awak dah ada sebenarnya Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekarang dia bagi Y, dia bagi M, dia bagi X. Macam mana nak cari C, Nurin? Macam mana nak cari C, Nurin? Macam mana nak cari C? Aduh. Ini soalan basic ni kakak. Ada idea? Tak ada idea. Azim, macam mana nak cari C, Azim? Masukkan Dia masukkan semua nilai yang ada. Kecuali C. C memang kita tak ada. So Y berapa? Y 8. 8, Negatif 2. 2, negatif 3. Tambah C. So negatif 2 darab negatif 3 sama dengan 6. So 8 sama dengan 6 tambah C. 8 tolak 6 sama dengan C. So dapatlah C tu sama dengan 2. So dia suruh cari pintasan X. So macam mana pintasan X, Azim? Apa dia, Azim, pintasan X? Tak ingat saya. Okey. Saya lukis kat sini. So saya bubuh point ni nama A, nama B. Okey, A tu pintasan apa? Nurin. Y. Pintasan Y. Y intercept. Okey, Nurin, B ni pintasan apa? X. Pintasan X. X intercept. Okey, kalau dekat pintasan Y ni, contoh saya bagi koordinat garisan Y ni nombor dia 6. So berapa koordinat A ni? Kalau A tu betul-betul ada dekat atas ni. Nurin. 06. Ya betul. Okey, B ni kalau saya bagi dia 3. So berapa sebenarnya dia punya koordinat? 3. 3? 30. 30. Okey, so sekarang tulis. Kalau pintasan Y, apa yang kosong? Koordinat apa yang kosong? Apa yang kosong? Nurin. Dekat pintasan Y. X tu sama dengan kosong. Kalau dekat pintasan X, apa yang sama kosong? Y. Y sama dengan kosong. So sekarang kita dah ada persamaan dia. So masukkan je lah kosong dekat Y. So kosong sama dengan negatif 2 X tambah 2. So negatif 2 sama dengan negatif 2 X. X sama dengan 1. So jawapan dia 1. Macam tu. Tolong ingat macam mana kita nak jadikan dia jadi persamaan. Ni basic lah ni. Ni pun keluar-keluar juga ni biasanya. Okey, soalan nombor 11. Aisyah Nakia. Aisyah Nakia, Azim dah. Okey, Hazril, nombor 11. B. Okey, kenapa awak jawab B? Sebab dia bersambung. Kalau bukan bersambung tu pokok. Ya, betul. Kalau pokok mesti tak bersambung. Kalau bersambung confirm bukan pokok. Okey, nombor 3. Ku Ainin. Saya jawab A. Okey, awak berjalan daripada mana ke mana? Saya jalan dari A. Lepas tu pergi F. A pergi F. Lepas tu
Lepas tu saya pergi D. Okay. So, lepas tu? Lepas tu saya jalan pergi C. Okay, C. So, Lepas tu pergi B. F nya? Oh, saya tak lalu. Awak tak lalu pun F. Sepatutnya kena lalu F. Tapi jawapan untuk nombor 12 ni memang A. Memang A. Nanti awak cari dia lalu mana. Memang betul A. Okey, nombor 13. Tadi siapa? Pak Ain. Nurin, nombor 13. Sama juga soalan ni. Persamaan garis lurus juga. Nurin, nombor 13 jawab apa? Saya jawab D. Awak jawab dadu. D. Dadu, betul ke dadu? Ya. Kenapa awak jawab dadu? Oh, sebab saya tak tahu, saya masukkan koordinat yang dia kasih tu. Saya masuk dalam persamaan tu. Rasa saya kira. Okey, so awak masukkan dua-dua ataupun awak masukkan salah satu je koordinat dia? Saya masukkan dua-dua. Okay, so maksudnya awak masukkan Y dengan masukkan X, macam tu? Okey. Lepas ni, tolong masukkan salah satu saja. Okey. Okey, so awak jawab D. Memang betul BD. Y sama dengan 1/2 X. So gantikan X tu. X tu 4 kan? Y sama dengan 1/2 darab 4. So Y sama dengan 2. So nampak ini Y sama dengan 2. Ini pun Y sama dengan 2. Sebab itulah dia betul. Lepas ni jangan masuk dua-dua. Saya takut bila awak masuk dua-dua, awak kepening. So note sikit itu. Masuk satu koordinat saja. Kalau nak masuk X, X lah. Masuk Y, Y lah. Tak kisah pun mana-mana. Okey, boleh Nurin lepas ni? Masuk satu je tau. Okey. Okey, nombor 14 Aisyah Nakia. Okey, nombor 14 D, betul. Okey, siapa yang tak tahu nak kira macam mana, saya terangkan. Okey, bila graf laju dan masa, kita ada luas di bawah graf. Luas di bawah graf sama dengan jarak. So, kiralah luas dia. So, yang ni bentuk apa ni? Bentuk trapezium. So, 1/2 A tambah B darab C. Kita baru je belajar. So, kat sini dapat 10 tak silap saya. 10 sini 18, sini 6 kot. Saya pun tak ingat sangat. Okay, saya buat. Betul. 10, 18 dengan 6. Dia okey dan sendiri. Pendapatan jawapan dia 34. Okey, nombor 15. Azim. Kata kak. 15 Azim. Skip. Sorry, apa dia? C? Skip. Okey, apa maksud perbezaan nilai kuartil atas dan kuartil bawah, Azim? Kuartil atas berapa? Q berapa? 11. Kuartil atas Q berapa? Kita ada Ya. berapa Q? Q1 lagi? Q2. Lagi? Q3. Q3. So kita ada 3 Q. Macam mana nak kira Q? Contoh. Q1. Macam nak tahu Q1? Apa dia? Formula dia? 1 per? Sorry, apa Azim?
Tak tahu. Tak tahu? 1/4 darab dengan bilangan data. So nak kira Q, Q1 1/4 darab N, Q2 2/4 darab N, Q3 3/4 darab N. Tapi kita tak terus dapat jawapan dia tau. Kita kena kira. Okey. Pertama sekali kena susun dulu. Ingat setiap kali dapat data tolong susun. Susun 4, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. Cukup ada 8 data. Okey. Kuartil atas ni sebenarnya Q3. Kuartil bawah adalah Q1. Kalau Q2 ni kita panggil dia median. Tengah-tengah. Sebab dia duduk tengah-tengah. Macam kita kira box plot. Ini Q2. Ini Q1. Ini Q3. Jangan lupa box plot. Lepas tu, kita suruh kira perbezaan nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. So, kiralah dulu kuartil atas berapa? 2 dah. 3/4 darab dengan berapa data dia ada? 8. So, 3/4 darab 8 dapat berapa, Azim? Dapat berapa? 6. So, kira yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 9 ni adalah data yang ke-6. So, Q bawah, Q1, 1/4 darab 8. Kira dapat berapa? Dua. So, tengok data yang kedua nombor 4. So, 9, 4 dapatlah 5. Tu je. Sayang skip. Okey, nombor 16 Hazril. Jawab tak Hazril? Tak. Tak. Saya tahu nak Okey. buat tapi tak tahu nak keluarkan dia punya tu macam mana. Okey, awak dah buat apa dah? Tak buat lagi lah. Tahu nak buat tapi tak tahu nak keluarkan. Ayat dia. Okey. Macam 10. Apa maksud dia? Dua murid dipilih secara rawak daripada kelas itu. So maksudnya ada macam ni ha. Nampak tak? Pecah kepada 2. Ni student yang pertama, ini student yang kedua. Okey. Kita ada 2 je orang. Lelaki dan perempuan. Yang pelik-pelik tak ada. So kalau lelaki berapa? 10. 10. So saya tulis warna biru ni lelaki 10/25. Seandainya yang pertama pun dapat lelaki, so dapat lagi 9/24. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita nak ambil seorang bawa keluar. So kalau perempuan berapa? 15/25. Okay, kalau yang ni dah ambil lelaki mula-mula dekat depan ni. Dekat depan ni dah ambil lelaki. Ini lelaki, contoh kat belakang ni perempuan. Perempuan tu masih dah kena ambil ke belum? Belum kan? So 15/24. Sebab seorang dah diambil, so tinggal lagi 24 je lagi. Yang kita nak pilih antara tu. Okay, boleh faham tak Hazrin? Boleh. Betul Okay. So ini lelaki, ni perempuan. So kalau seandainya sini lelaki lagi. So berapa lelaki yang saya baru lukis ni Hazrin? Berapa dia punya kebarangkalian? 15/25. Kenapa 15 pula? Lelaki berapa abang? Oh, sekejap. 10. 10 per berapa? 10/25. 25 ke 24? 10/24. Kenapa 24? Sebab tadi dah keluar satu. Dah Dekat keluar atas satu dekat sini dekat perempuan ni yang 15/25. Okay, kalau sini perempuan, berapa dia punya kebarangkalian Hazrin? Berapa per berapa Hazrin?
Berapa Azrin? 14 per 20. Per 20? 14 per 23. Kenapa 23 pula? 20 per 24. Per 24 nampak tak? Asal 25. Dah ambil 1 tinggallah 24. So asal 15 dah ambil 1 tinggallah 14. Okay, so dia kata cari probability ataupun kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang murid perempuan. So at least kena ada seorang murid perempuan ataupun 2 lah sekurang-kurangnya kan. So tengok nombor 1. Nombor 1 ni lelaki, nombor 2 ni lelaki. So dia adalah lelaki dan lelaki. Yang kedua ni lelaki dan perempuan. So yang ketiga perempuan dan lelaki. Saya baca kat garisan ni. Ni perempuan masuk lelaki. Ni lelaki, lelaki. Masuk lelaki, perempuan. Perempuan, perempuan. Macam tu. Baca dia. Okay. Yang seterusnya, perempuan dan perempuan. So dia kata sekurang-kurangnya satu perempuan, so boleh jadi satu ataupun 2 perempuan. So macam mana nak buat? Untuk ya Allah. Macam nak mati sebab tu. Okay. Untuk yang ni awak kena darab. So 10 per 25 darab 15 per 24. Ini untuk yang pertama ni. Okay. Yang kedua 15 per 25 darab dengan 10 per 24. Yang ketiga 15 per 25 darab 14 per 25. Okay, lepas dah siap darab semua ni, awak perlu tambahkan diorang. Okay, kira sekarang. Saya rasa ramai lagi tak buat ni. Siapa yang buat soalan ni? Angkat tangan. Ada yang buat tak? Tak ada. Salin. Siapa budak WhatsApp ni? Okey, daripada saya kira bagi tahu saya jawapan apa. Buka mic bagi tahu jawapan apa. Tambah 33 tu tau lepas darab. Masukkan terus dalam kalkulator pun boleh. Okay, boleh tak? Siapa yang ada masalah tak boleh kira? Siapa yang tak faham lagi angkat tangan? Ini pun antara soalan yang hot juga. Takutlah saya terang macam terabur sikit tu. Okay, Aisyah Naki ada dapat dah ke jawapan? Okay, saya tanya Hazril lah. Okay, Hazril apa jawapan dia? Cepat tarut 200 per 50. Salah. Ya, saya kira balik. Kira balik. Masuk dalam kalkulator. 10 per 25. Ya, 22 per 25. Ya, jawapan dia C. 21. Jawapan dia bukan C. Jawapan dia D. Awak kira macam mana ni? Sekejap. 15 per 24. Tambah 15 per 25 darab 10 per 24 tambah 12 per 25 darab 14 per 24. Nampak ni? Saya dapat je. Nampak tak? So sepatutnya awak boleh dapat jugalah. 17 per 20. Macam ni kira dia. Nampak tu? Saya masukkan semua terus dalam kalkulator. Boleh masuk terus. So jawapan dia dadu 17 per 20. Okay, next. Nombor 17.
Nanti kita kat ini. Mana nama ni? Okey, Kak Aini, nombor 17. 17 saya tak pandai. Okey. Saya tahu soalan 17 ni macam mana nak buat, tapi nanti saya ajar. Sebab dia agak lama sikit lah masa dia. Ni topik yang last sekali. Okey, 18. Kak Aini? 18A. Okay, salah. Okey, tolong tulis nota ni dekat tepi soalan Okay, kalau duduk sebelah-sebelah, dia akan jadi inversely proportional ataupun apa kita cakap? Berubah secara songsang. Kalau sebelah-sebelah dia jadi berubah secara songsang, nampak? Kalau satu naik, satu turun. Kalau dia duduk macam ni, ada sama dengan kat tengah, itu dia akan jadi naik sama dengan naik. Okay, kalau dia duduk macam ni, dia akan jadi naik dekat atas dengan dekat bawah naik. Okay, boleh dapat tak? Faham tak kuah ini saya tulis apa ni? Faham ke tak faham? Saya tak faham naik. Okay. Apa maksud berubah secara langsung? Apa maksud berubah secara langsung tu? Kalau berubah secara langsung, maksudnya dia sama. Kalau contoh, Y tu naik, T tu pun naik juga. So kalau naik dengan naik, dia mesti duduk dekat sebelah-sebelah tapi ada sama dengan. Ini adalah berubah secara langsung. Tulislah kat sini. Langsung. Yang ini berubah secara songsang. Songsang tu mesti satu naik, satu turun lah. Contoh. Saya buat. K tak boleh lah. K pemalar. M, J. So kalau M naik, J tu mesti akan jadi turun. Kalau contoh nilai M tu 3, J tu mesti akan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi kalau M sama dengan J, kalau M tu naik 3, J pun akan naik juga 10. Contoh dia macam tu. Okay, kalau yang yang ketiga ni, kalau M sama dengan K per J, kalau M naik, J pun naik juga, berubah secara langsung. Boleh faham tak? Faham. Betul dia faham? Kalau berubah secara langsung tu maksudnya kalau contoh. Okey, contoh awak nak kira luas permukaan. Contoh saya nak kira luas permukaan buku. Okey, kalau saya buat panjang dia banyak ni. Katalah panjang dia 5, yang ni 15. Apa yang jadi dekat panjang dia? Okey, contoh panjang dia contoh 5 darab 15 berapa? 5 darab 15, 75. Okay, sekarang saya besarkan lagi buku ni, saya macam banyakkan lagi panjang dia kan. Panjangkan lagi. So jadi 15 darab 15. Sama dengan berapa? Dapat 225. Nampak tak? Panjang buku berubah secara langsung dengan luas buku. Nampak? Panjang berubah secara langsung dengan luas. Bila panjang bertambah, automatik luas pun bertambah. Faham tak Nurin? Nurin tak ada kuat ini. Siapa tak saya tanya dia? Faham. Macam tu. Okay, so sekarang ni tengok. Y berubah secara langsung dengan M dan kuasa 2T. Betul ke salah? Salah. Salah. Okay, B. Y berubah secara langsung dengan M dan punca kuasa 2T. Betul ke salah? Tengok T ni apa sekarang? Kuasa 2 ke punca kuasa? Kuasa 2 kan? So salah. Okay, C. Y berubah secara langsung dengan M. Betul ke salah? Y berubah secara langsung dengan M. Betul.
Betul, sebab dia ada sama dengan dekat tengah tu. Dan secara songsang dengan kuasa 2T. Betul ke salah? Betul? Betul, nampak tak? Kalau duduk sebelah-sebelah, satu naik, satu turun. Tapi kalau ada sama dengan naik dengan naik. Macam tu. So jawapan dia C. Okey, Nurin, nombor 19. Saya jawab C. 19 C, betul. Nampak? Kalau luas permukaan, kalau radius dia punya jari berkurang, automatiklah luas permukaan dia berkurang juga. Sama je soalan yang atas tadi. Okey, 20. Aisyah Nakia. Okey, 20A. Yang ni pun sama je. Tengok je dia punya dia bagi tahu apa tu. Tengok saja. Tak ada masalah pun. Okey, 21 Azim. D. 21. Bola ke dadu? Dandu. Okey, salah. Bukan dadu. Jawapan dia bola. Tengok betul-betul tanya apa ni? Hitung bilangan dompet dan beg Laju. tangan. Bentuk laju, bukan bentuk baris. So sebab itulah B jawapan dia. Ingat lagi tak laju macam mana? Laju macam gini. Baris macam gini. Tulis ni Kod-kod lupa. Okey, nombor 22 Hazril. Saya skip. Sebab Okey, awak banyak sangat. Saya nak buat yang lain banyak dulu sangat. Nak buat yang lain dulu. Okey, siapa yang jawab 22? Ada tak? Saya. Okey, dapat apa? Saya dapat D. Okey, salah. Okey, yang ni pun banyak. Nantilah saya buat minggu depan sebab tak cukup masa. Okey, 23. Hazril. Mesti tak buat juga. Buat ke tak, Hazril? Tak. Okey. Ada siapa buat tak 23? Tak ada. Okey, tak apa. Skip dulu. Sekejap saya akan tulis. 22, 23 skip. Saya ada jawapan tapi panjang. Okey, 24 Hazril. Jawab tak Hazril? 24. C. Apa dia? C. C. Cacing. Salah. Okey, macam mana nak buat dia? Awak kena ingat ni. Luas objek sama dengan K kuasa 2 darab luas image sama dengan berapa ni 24 ya. K kuasa 2 objek. So sekarang luas objek kita ambil lah yang K. K tu apa K tu Hazrin? K tu apa? Pemala kot. Kan. Tak tahu. Malah. K tu maksud dia skala. Skala. Faktor skala. Tahu tak faktor skala tu apa? Oh, okey. Tahu. So sekarang ni awak rasa berapa faktor skala dia? 2. Macam mana awak tahu 2? Teka. Sebab tengok kalau sebab dia macam separuh kan dekat T dengan S tu. Ya, betul. Kalau ya. itu separuh dari X, maksud dia dia skala 2. So, image kita tahu tak berapa dia punya luas? Tahu? Berapa? 26.5. 26.5. Faktor skala berapa? 2. Kuasa 2. So, objek boleh cari tak berapa? Cari objek Hazril sekarang. Yang lain pun cari berapa? D, 106. Salah. Awak dapat 106 kan? 106 untuk semua sekali. Sekarang ni semua tu yang kena boleh. tolak.
Kena tolak. So 106 tolak 26.5 dapat berapa? A 39.50. 9.50. So 106 tolak dengan 26.5 sebab dia tak ada odik semua. Dapat dah 79.50. Gitu. Okey, 25. Kau Ainin? Saya jawab C. Okey, bagus. Jawapan dia memang C. Macam mana nak buat? Tekan kalkulator je. Buatlah 7/4 ni dapat berapa? 6/5 ni dapat berapa dalam perpuluhan kan? 5/4 dapat berapa? 3/2 dapat berapa? So dia suruh susun daripada apa? Menurun. So daripada besar ke kecil. Susun lah. So 7/4 ni dapat 1.75. Yang lain tu kira sendiri. Okey, 26. Nurin. Oh, 26 saya tak sure jawapan dia D. Betul, D? Okey, bila dapat soalan macam ni, pertama sekali tengok bentuk apa yang dia bagi. So dia kata apa? ABCD ni adalah image bagi sisi 4K di bawah gabungan putaran dan pembesaran. Confirm lah dia lagi besar dan dia berpusing. So adakah bila dia besar bentuk dia akan berubah? Jawapannya tak. Bentuk dia tetap sama. Pusing pun sama, besar pun sama juga. So boleh tengok dulu yang berbeza yang mana. So ini 1, 2, 1, 2, 1, 1. Okey, so B salah dah. C pun dah salah. So tinggal A dengan D. Macam mana awak nak tahu yang mana satu? Tengok dia punya faktor skala. Jadi kalau kita cakap faktor skala, dia mesti akan kongsi nombor yang sama. Contoh, kalau K ni satu faktor skala dia darab 2, confirm lah sini 2. So kalau sini 2, darab 2 jadilah 4 panjang dia. So kita pun try ukur dekat A dengan dekat A dengan D. Okey, tengok A dulu. Okay. Yang ini berapa? Tak saya buat highlight ya. So ini 1, dekat A jadi 2. So faktor skala dia, K dia sama dengan 2. Kita tengok D pula. Ini 1, ini 3. So faktor skala dia, K sama dengan 3. Kita tengok yang baring atas ni pula. 1. So atas ni, kalau faktor skala 2, patutnya atas ni berapa? 4, bukannya 3. Tapi kalau yang ni, 1 sepatutnya jadi berapa? Jadi 3. Sorry, sepatutnya sini 2 bukan 3. So sebab itulah jawapan dia D. Faham tak? Saya terang laju-laju ni. Okey tak Azril? Faham tak? Azril? Saya baru masuk. Tadi apa? Laptop tak ada line, pakai handphone. Oh, okey. Kau Ainin faham tak? Faham? Kena tengok satu-satu sisi dia tu. Kalau kata sini dia punya faktor skala 3, so confirm lah yang lain semua 3 juga. Dia tak ada berubah-ubah tiba-tiba Okey. Seterusnya Aisyah Nakia 27. Okey, 27 jawapan dia dadu. Betul. So macam mana nak kira? Cari dulu isi padu 20 silinder ni. So tengok formula kat atas darab dengan isi padu silinder. Okey, dah darab dengan isi padu silinder. Bahagi dengan 50. 50 ni apa? Sfera ni So dapatlah nanti satu sfera tu berapa dia punya isi padu. So dapat dah D jawapan dia. Okey, 28. Azim, dapat tak? Tak jawab lagi. Tak jawab lagi. Okey, 29 Azim. Tak jawab lagi. Tak jawab lagi juga. Okey, 29 Hazrin. Hazrin tak ada line ni. Okey, so saya terangkanlah soalan 29. So kita kat IB dulu. Okay, dia kata murid-murid 5 Intan secara keseluruhannya mencatatkan prestasi markah matematik yang sama rata. So maksudnya kalau orang ni naik, orang ni pun naik kan. So Ketua Panitia Matematik mengeluarkan kenyataan berikut. Ia betul, bentuk taburan data jelas menunjukkan pencapaian yang sama rata kelas 5 Intan. Antara taburan yang berikut yang manakah menunjukkan kesahihan kenyataan ini? Ko Ainin.
Soalan last ni, Fainin. Ni cikgu. Apa jawapan ni, nombor 29 ni? Saya jawab A. Ya, betul A jawapannya. Sebab A seragam. Seragam tu macam mana? Macam ni. Dia lebih kurang je. Kalau J tu bentuk dia, yang macam gini tu. Loceng, dengan tak seragam lah. By mod, huruf. So kena ingat balik bentuk dia. Okay, so nanti kita akan sambung soalan 30 sampai 40. So make sure semua orang siap. Nanti saya akan bagi satu modul. Modul tu banyak tau, 105 muka surat. So modul tu sebenarnya sekolah saya guna untuk bengkel hari ni. Tapi saya pun tak dapat pergi bengkelnya sebab COVID kan. So, nanti minta korang, kalau tak boleh print, sebab dia banyak tau 105 muka surat. Korang boleh buat dalam handphone ke, buat tulis dekat kertas ke, lepas tu tulis nombor 1, nombor 2, apa semua. Okay, so itu sahaja kelas kita untuk hari ni. So tolong siapkan sampai 40. Kita akan sambung bincang next class, okay? Bye-bye, Assalamualaikum. Baik, Go. Waalaikumsalam. Bye.